Topik seterusnya adalah menyelesaikan persamaan kuadratik. Okey, soalan dia, cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik. Mencari julat. Okey, apabila kita bermain dengan julat, so julat dia, kalau yang ni kita panggil persamaan. Sama dengan kita panggil persamaan, julat dia ada simbol sama ada lagi besar atau lagi kecil. Okay, kadang-kadang dia boleh jadi double macam tu, lebih besar dan sama dan kurang dan sama. Okey, so julat mesti ada simbol-simbol tu lah. Okey, kuadratik. Okey, ni persamaan kuadratiknya, tapi kuadratik ni belum cantik, tak comel. Sebab dia belum tukar kepada x kuasa 2, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okey, biasanya ADMAT ni untuk menyelesaikan persamaan kuadratik kita hanya menggunakan kalkulator kan, yang mod EQN yang biasa kita guna tu, degree 2 A, B, C. Okey, tapi dalam ADMAT kali ni kalau dia kata julat, so kita boleh guna 3 kaedah. Okey, lakaran graf, garis nombor dan jadual. Okey, terus kita tengok dulu kaedah lakaran graf macam mana. Okey, mula-mula kita ambil dulu persamaan kuadratik tu dan kita ni secara lakaran graf dulu dan kita kembangkan. Kita dapat 2x kuasa 2 tambah 8x ini darab tolak x darab negatif 4 dan kita pindahkan ke depan, tolak 4, biarkan dia sifar. Okey, dan kita ringkaskan 2x kuasa 2. Okey, kita akan dapat 6x negatif 4 negatif 4 negatif 8. Okey, samakan dengan sifar. Okey, sampai sini mungkin kita boleh kecilkan dulu. Okey, nampak 2 dengan 8 kita bahagikan dengan 2 sebab 2, 6, 8 ada dalam sifar 2. Kita dapat x kuasa 2 tambah 3x tolak 4 lebih besar atau sama dengan sifar. Kemudian untuk menggunakan kaedah lakaran graf, yang ini kita guna kalkulator, kita buat mod EQN 1, degree 2, A dia 1, B dia 3, C dia negatif 4. Kita akan dapat jawapan dia adalah x sama dengan negatif 4 dan x sama dengan 1. Okey, macam biasa dia mesti ada bracket. Ikut julat dia lebih besar atau sama dengan sifar. Yang ni jadi x tambah 4, yang ni x tolak 1. Ni x Okey. Kalau persamaan kuadratik, kalau dia ni sama dengan, okey, kita berhenti sampai sini. Tetapi kalau dia ada simbol julat, lebih besar atau sama atau lebih kecil atau sama, lebih besar atau lebih kecil, jawapannya bukan berhenti di sini. Okey, biasanya antara 3 kaedah ni, kalau dia tak cakap dia nak yang mana-mana, kita buat kaedah lakaran graf lagi mudah. Okey, jadi apa perlu kita buat? Kita sambung kan, kita lukis graf. Grafnya sentiasa senyum sebab x kita tu, kuadratik kita tu positif 1, so senyum lah. Ibaratnya A tu lebih besar daripada sifar. Pergi sekolah ada duit RM1 senyum. Okay. Biasa kalau x tu negatif, so kita mesti jadikan positif sebab kita nak lukis graf senyum. So tukarlah simbol. Contohlah kalau macam ni. Okay, so yang depan tu make sure positif lah sebelum kita guna mod EQN tu. Just kita tukar simbol sahaja. Okay, tukar simbol saja. Ibaratnya darab nak hilangkan negatif 1 ni, kena bahagikan setiap satu dengan negatif 1. Okay, itulah kalau kuadratik kita tu negatif, so sebelum guna mod, take note, kena positifkan dia. Okay, ni lakaran graf. Graf mesti graf senyum. So kita letaklah negatif 4 dekat sebelah kiri, 1 di sebelah kanan kalau garis nombor kan. Okay, yang ni kita buat
X. Ni kita ambil daripada jawapan ni. Okey. Letakkan 2 titik. Okey. Ni simbol dia lagi besar. Okey, kalau lagi besar, kena sedikit nota lah. Kalau lagi besar atau sama, ingat telinga. Okey, kalau simbol dia lagi kecil atau lagi kecil sama, ingat dagu. Okey, sebab telinga gajah, ingat telinga gajah kan lebih besar. So simbol ni besar, kita lorekkan di sebelah telinga. Itu telinga. Kalau dia lagi kecil, yang ni julat dia lagi kecil atau lebih kurang atau sama atau lagi kecil saja, kita lorekkan di bahagian dagu. Ni dagu. Nanti cikgu bagi contoh kalau yang kecil macam mana. Cikgu padam dulu. Ni nota ni kena ingat lah. Ni besar telinga, kecil dagu. Okey, cikgu padam sebab cikgu nak tulis jawapan. Jadi kalau telinga kan ada sebelah kiri dan kanan. Okey, mula-mula kita tengok dulu sebelah kiri. Okey, ibaratnya yang lorek tu adalah X. Jadi jawapan dia adalah kena simbol dalam julat jugalah. Kena letak simbol tu. Okey, disebabkan dia sebelah kiri, X lagi kecil daripada negatif 4. Sebab dia berada di sebelah kiri, so simbol dia lagi kecil. Okey, nak letak simbol macam mana? Kecil ke kecil atau sama? Kurang atau sama? Kita ikut pada soalan. Kalau soalan tu ada simbol double macam ni, sama, nampak ni soalan ni kan? So kita letakkan dua-dua simbol. Kalau soalan lebih besar sahaja, tu kita letakkan satu sahaja. Tak perlu ada bawah dia. Okey, bergantung pada soalan. Kalau dia ada double, so buat double. Okey, ni ada 2 jawapan. Dan satu lagi, okey, kita boleh letak atau. Okey, disebabkan X ni berada di sebelah kanan, so dia lagi besar lah. Kalau dia berada di sebelah kiri, dia lagi kecil. So lagi besar atau sama dengan 1. Okey, dia lagi kanan daripada 1, so lagi besar daripada 1. Ini sudut di sebelah kanan. Okey, maka inilah jawapan dia. X kurang atau sama dengan negatif 4 atau X besar atau sama dengan 1. Okey, bukan berhenti sampai sini. Ini kalau dia persamaan. Sekarang kita ada ketaksamaan. Okey, ketaksamaan tu apa? Bila ada simbol julat. Bila ada simbol-simbol macam ni, kita panggil dia ketaksamaan dan kaedah dia ada 3. Okey, cikgu nak tunjuk kalaulah soalan tu dia tukar. Tadi sebelum kita mod, simbol dia lagi besar kan? Kalaulah kita buat mod, simbol dia lagi kecil. Cikgu tukar soalan. Okey, jadi lepas kita buat mod sama juga kan? Negatif 4 dengan 1. Tetapi cikgu kata kalau simbol dia lagi kecil, kena lorek pada bahagian dagu. Tengoklah, dagu kan kecil je. Okey, kalau dia duduk di sini, ibaratnya X duduk di tengah-tengah. X duduk di antara negatif 4 dan 1. Cara tulis dia kita kena gabungkan sebab X tu duduk di tengah-tengah. Negatif 4 dekat sini, 1 dekat sini. Simbol dia duduk di antara, dia jadi macam ni. Simbol dia negatif 4 kurang daripada X dan X kurang daripada 1. Okey, dia bukannya ada pelajar dia buat macam ni. Ni salah. Dia buat satu simbol lagi kecil, satu simbol lagi besar. Tak boleh. Okay, kalau dia lagi kecil, pada soalan lagi kecil, kita lorek dagu. Dan jawapan dia kita kena gabung. Kita kena gabung sekali. Di mana X duduk tengah-tengah, simbol dia satu lagi kecil dan ni pun lagi kecil. Maksudnya negatif 4 lagi kecil daripada X dan X lebih kecil daripada 1 sebab dia duduk di tengah-tengah. Cuma kalau dia lagi besar saja, lagi besar, kena lorekkan telinga. Dan ingat, telinga kan dia ada kiri dan kanan, so kita pecahkan dia. Okey, kalau dia kurang, kita gabungkan dia. Tu take note benda yang perlu awak tahu. Okey, dah dapat jawapannya. Okey, lakaran graf. Okey, yang penting kena ingat untuk step yang seterusnya, cikgu tunjuk garis nombor dengan jadual. Yang perlu awak ingat yang dekat sini, sebab kita nak
menggunakan yang ini. Okey. X tambah 4, X tolak 1 yang kita faktorkan tu. Next, cikgu tunjuk garis nombor. Ada kaitan dengan yang tadi. Ingat, negatif 4 dengan 1. Okey, kita buat garis nombor. Negatif 4 dekat sini, 1 dekat sini. Okey, garis nombor. Dan kita buat putus-putus, pecahkan dia. Okey. Alright. Jadi yang sebelah sini kita buat macam tadilah. Kalau dia duduk di sebelah kanan, sebelah kiri dia kurang daripada negatif 4. Kalau dia duduk sebelah kanan, dia besar daripada 1. Kalau dia duduk di tengah-tengah, kena buat macam ni. Tu untuk garis nombor. Semua kita tulis. Okay, ni dia duduk sebelah kiri, so X kurang atau sama dengan negatif 4. Yang ni, sebab dia duduk di sebelah kanan, dia lagi besar daripada nombor dia 1. Kalau duduk di tengah-tengah macam tadi, X tengah-tengah, simbol dia semua menghala ke kiri, lebih kecil daripada berapa? Negatif 4, tengok nombor dia. Yang ni 1. Okey. Kemudian ni garis nombor. Okey, ni negatif 4 dengan 1 ni yang hasil daripada kita mod kan kuadratik tadi. Tekan kalkulator. Okey. Kemudian kita test nombor. Nombor kan, kalau garis nombor kan, dia boleh jadi apa? Nombor dia kan semakin membesar kan. Sifar 1, 2, 3. Yang ni yang negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dia semakin negatif dia semakin besar nombor dia. So semakin ke kanan, mungkin nombor dia negatif 5. Ambil lah beberapa nombor. Okey. Kalau besar daripada ke kanan daripada 1, dia mungkin jadi 2, mungkin jadi 3 dan seterusnya. Kalau yang ni di tengah-tengah, dia boleh jadi apa? 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 kan. Antara 1 dengan negatif 4 inilah nombor-nombornya. Okey. Kemudian kan cikgu kata tadi, ni kan penting. Okey, ambil balik. X tambah 4, X tolak 1, ingat X tambah 4, X tolak 1. Kita ambil yang faktor saja. Dan kita test. Okey. Kita test nombor. Cikgu bagi tips sedikit. Okey, tips dia. Dalam ni, setiap satu kan ada 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah kan. Tips dia, ambil satu nombor. Lepas tu pilih satu je dan gantikan dalam yang kita buat ni. Kita panggil apa ya? Yang kita gantikan dalam pemfaktoran tadi. Kan tu faktor kan? Okey, macam mana, apa maksud cikgu? Okey, kita pilih satu nombor. Katakan kan banyak kan? Negatif 5, negatif 6. Katalah awak pilih negatif 5. Masukkan dekat. Ambil satu nombor. Okey, awak pilih nombor negatif 5. Jangan ambil negatif 4. Dia mesti nombor yang kiri daripada negatif 4. So, ambil negatif 5. Kita masukkan dalam pemfaktoran tadi. Gantikan dalam pemfaktoran tadi. Pemfaktoran daripada depan tadi. Tambah 4. Negatif 5 tambah 1. Bila selesaikan, dia dapat negatif 1 darab negatif 4. So, kita akan dapat positif 4. So, kita yang penting nak tengok dia positif ke negatif. So, positif 4. Okey. Yang ni pula. Tengah-tengah ni. Kan banyak nombor kan? Boleh ambil nombor apa-apa. Ambillah sifar ke pun boleh. Kita gantikan sekali lagi dalam pemfaktoran. Setiap rumah. Ada 3 rumah. 0 tambah 4. 0 tolak 1. So, ni dapat 4. Darabkan dengan negatif 1. Kita dapat negatif 4. Yang penting nak tahu dia positif ke negatif. Bulat kan. Okey. Satu lagi. Lebih besar daripada 1 adalah 2 atau 3, 4, 5 ke. Mana-mana boleh. Cikgu ambil nombor 2. Pilih nombor. Dan masukkan dekat pemfaktoran tu. Atas tu. X tambah 4. 2 tambah 4. X tolak 1, 2 tolak 1.
4 tambah 2, 6. 6 darab 1 dapat 6. Positif 6. Okey. Okey. Yang penting simbol dia positif, negatif, positif. Okey. So, mana satu jawapan dia? Okey. Disebabkan julat dia tadi ikut soalan dia yang kita dah cantikkan dia tu sebelum kita guna mode. Okey. Kita tengok. Ni. Kita tengok yang last sebelum kita mode-kan dia tu. Okey. So, lagi besar. Kalau lagi besar, kita pilih yang positif. Jadi, kita pilih apa jawapan dia? Yang positif adalah rumah yang pertama dengan rumah yang ketiga. Okey, jadi jawapan dia apa? Kita pilih lah. Kalau dia lagi kecil, kita ambil yang negatif yang tengah-tengah. Disebabkan dia lagi besar, so kita ambil yang positif. Okey. Jadi, jawapan dia adalah X kurang daripada negatif 4 ada 2 kan positif, atau X lebih besar daripada 1. Dan tips seterusnya boleh sambung lah. Lepas dah kita gantikan tu, tips seterusnya adalah pilih positif kalau dia lagi besar atau sama, negatif dia lebih kurang atau sama. Okey. Pilih rumah mana yang kita nak, positif ke negatif, bergantung pada soalan pada julat dia. Okey, inilah jawapannya. Jawapannya samalah dengan lakaran graf tadi. Okey. Ni pun sama. Okey, kenapa ada 2? Sebab kita pilih yang positif. Dia lagi besar. Kalau soalan dekat sini sebelum kita mode-kan dia lagi kecil. So, kita pilih yang tengah. Negatif. Okey. Tu kaedah yang kedua. Kaedah garis nombor. Seterusnya guna jadual. Okey. Antara tiga-tiga ni, kaedah lakaran graf lebih mudah. Okey. Dan jawapan yang terakhir. Okey. Gunakan jadual. Okey. Jadual. Kena ingat balik yang tadi tu pemfaktoran tadi tu penting. X tambah 4. X tolak 1. Tulis siap-siap. Okey. Kemudian yang ini kita kena tengok yang pemfaktoran ni. Okey. X tambah 4 letakkan dekat sini 1. Ini tak perlu rasanya. Okey, ni kosong. Yang ini letakkan di bawah. Dan yang ketiga ni kita gabungkan semua ni. Okey, gabungkan semua kita buat kat sini. X tambah 4, X tolak 1. Okey, boleh. Okey. Yang ini pula, yang atas ni kita letak julat. Okey, yang ini tadi tu kita lihat pada pemfaktoran dia. Supaya ingat nak isi apa. So, yang faktor tadi tu, yang kita mode-kan tadi tu, letak di sini, kiri secara menegak. Yang julat secara melintang. Julat maksud cikgu tu yang mana? Yang ni. Yang ni julat ni. 1, 2, 3. Okey, kalau lakaran graf tadi, ni lah. 1, 2 dan tengah-tengah tadi 3. Mesti ada lakaran graf apa tu? Julat. Setiap kaedah. So, kita buatlah. Yang ni tadi X kurang atau sama dengan negatif 4. Sama macam julat tadi lah, boleh tengok. Yang ni kurang atau sama dengan negatif 4. Yang ni lebih besar atau sama dengan 1. Okey, yang tengah-tengah tu X duduk di tengah-tengah. Dia duduk di antara nombor negatif 4 dengan 1. Kan kita buat tadi. Negatif 4 dengan 1. Kalau duduk di tengah-tengah, X dia mesti gabung. Kalau dia duduk sebelah kiri, dia lagi kecil daripada negatif 4. Kalau dia duduk sebelah kanan, dia lagi besar daripada 1. Jadi, dalam tu nak buat apa? Okey, dalam ni, macam mana cara kira dia? Ingat setiap kaedah, cara atau teknik dia berbeza-beza. Kita ambil satu nombor yang kurang daripada negatif 4. Tadi kan kita dah buat garis nombor kan? Negatif 4 ke kiri daripada dia boleh ambil negatif 5 atau negatif 6. Kita ambil lah mana-mana nombor. Negatif 5 katakan. Masukkan dekat sini. Gantikan. Negatif 5 tambah 4. Yang penting positif atau negatif. Kita akan dapat
negatif 1. So, negatif kat situ. Bulatkan simbol dia. Okey. Yang ni pula, kalau kita ambil atas, ambil negatif 5. Sebab dia kurang daripada negatif 4 kan. Yang lain pun ikut sama, negatif 5. Negatif 5 tolak 1 dapat negatif 6. Okey. Yang bawah tu tak perlulah ganti negatif 5 tambah 4. Yang bawah tu cuma darabkan simbol. Darabkan simbol atas tadi. Itu kaedah dia. Negatif darab negatif, simbol dia. Negatif darab negatif, positif. Ambil simbol saja. Okey, boleh. Yang ni pula, pilih satu nombor. Negatif 1 dengan 4, kita pilihlah kosong. Antara dia kan. Kita masuk dekat sini. Kosong. Ni, kosong. X tambah 4. Kosong tambah 4. Dapat positif 4. Ambil simbol dia. Okey, yang ni pula. Kalau kita pilih kosong, yang ni pun pilih kosong juga. Kosong tolak 1 dapat negatif 1. So, negatif. Kemudian yang bawah dia, positif darab simbol. Positif darab negatif. So, simbol dia adalah negatif. Okey, boleh? Macam tadi juga kan, ganti-ganti nilai. Okey, macam ganti-ganti nilai ni tadi. Tapi ni kaedah jadual. Besar daripada 1, ambillah 2. Masukkan kat sini, 2 tambah 4. Dapat positif 6. Yang penting positif atau negatif. Okey, ni 2. 2 tolak 1 dapat 1. Maksudnya positif 1. Yang bawah ni darab simbol. Okey, ingatlah ni darab simbol atas tadi. So, positif darab positif, kita dapat positif. Yang bawah tak payah ganti nilai, darab simbol saja. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Kan pemfaktoran tadi, yang sebelum kita guna mod tu, kita tengok soalan dia lagi besar. Kalau simbol dia, julat dia lagi besar, kita ambil yang positif. Okey, lagi besar atau sama, kita ambil simbol positif. Macam tadi. Kalau dia kurang, atau ada kurang atau sama, kita ambil simbol negatif. So, bila positif, apa jawapannya? Kita kena ambil yang julat. Ni yang julat ni jawapan dia. X kurang atau sama dengan negatif 4. Satu lagi yang positif adalah atau X besar daripada 1. Bila soalan dia julat dia pada soalan tu lebih besar, so mesti ada dua jawapan. Okey, sebab kita asingkan dia. So, inilah contoh-contoh untuk mencari julat persamaan kuadratik. Bukan persamaan, mencari julat ketaksamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah jadual, garis nombor dan lakaran graf. Kalau dalam soalan tu nak kaedah yang mana, so kita kena tentukanlah. Okey, kalau dia tak cakap nak kaedah apa, biasanya kita buat kaedah lakaran graf. Okey, terima kasih.